dalam kompopo itu. Sikap, pemikiran dan tingkah laku yang bersifat pathological, ekstrim atau dan rigid. Dia sebenarnya oleh pihak Arahan yang diberikan sebentar tadi, Prof. Jadi soalan terakhir dari peserta pada hari ini, itu Puan Zulia Ahmad Kamil. Kalau di peringkat, kalau ini pelabelan ini semoga jawapan yang diberikan sebentar tadi dapat memberikan informasi lah kepada peserta pada hari ini, Prof. Jadi alhamdulillah, terima kasih kami daripada pihak Jabatan Penjara Malaysia di atas kesudian Prof menerima jemputan sebagai panel pada petang ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Prof sebentar tadi menjadi panduan kepada kita dan dijadikan satu ilmu baru kepada adik-adik kita yang golongan muda di dalam forum ini, Prof. Sekali lagi terima kasih Prof di atas sumbangan yang telah diberikan. Sekian, Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan meneruskan agenda kita pada petang ini dengan menjemput Encik Zulkifli, Encik Muhammad Zulkifli Syafiee yang akan berkongsi tentang pengalaman beliau sebagai bekas penghuni di penjara Tapah dan juga yang pernah disabitkan dalam jenayah keganasan. Jadi Zul, apa khabar? Saudara Zul, boleh dengar? Alhamdulillah Tuan, alhamdulillah sihat. Makin nampak makin handsome ni, nampak makin ceria dan sebagainya ya. Alhamdulillah. Sihat. Okey, terima kasih. Okay. Jadi sekarang ni di mana tinggal? Saya di Jaya Tuan. Oh, alhamdulillah. Okey, baik. Jadi Cik Zul ni, saudara Zul, saya pernah bersamalah dalam program-program jabatan jumpa dengan beliau di penjara Tapah. Jadi seorang yang sentiasa memberikan input yang baiklah kepada jabatan dalam program direct di jabatan. Jadi tanpa buang masa, saya ingat saya menjemput saudara Muhammad Zulkifli bin Syafiee untuk berkongsi tentang pengalaman dan juga apakah nasihat-nasihat yang boleh diberikan kepada golongan-golongan muda, adik-adik kita yang ada dalam ni, daripada IPT dan sebagainya, pelajar-pelajar kan, untuk dijadikan panduan agar tidak terjebak dengan kesalahan yang berkaitan dengan keganasan. Silakan saudara Muhammad Zulkifli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Zakwan. Terima kasih pihak penjara Malaysia yang invite saya untuk share lah tentang pengalaman supaya dijadikan pengajaran. Jadi tuan-tuan dan puan, saya rasa program yang pihak penjara Malaysia buat ni sangat bagus. Saya rasa kalau program ini dibuat dulu, saya tak masuk ke dalam lah. Okey. Jadi sebenarnya tuan-tuan, tentang sabitan tentang kes terorisme ni, saya ke depan ni untuk lepas pihak penjara bincang, untuk saya ke depan untuk membantu masyarakat lah, supaya tak terjebaklah dengan isu terorisme. Saya boleh katakan yang terlibat majoriti yang dalam penjara tu ialah saya boleh katakan majoriti tak berniat jahat kepada negara atau masyarakat lah. Yang disebut golongan radikal tu betul. Ada yang disebut oleh Ustaz daripada JAKIM, daripada Prof tu ada. Daripada pihak counter terrorism 8 tu betul. Memang ada, saya tahu. Dan saya kenal ni siapa orang dia, kalau dalam penjara saya tahu siapa. Tapi ini adalah golongan yang minoriti. Dan majoriti tahanan dalam penjara pun tak suka sebenarnya. Jadi saya tengok pihak penjara Tapah buat satu kerja yang bagus dan dia asingkan lah. Yang mana yang radikal, dia asing. Yang mana yang dia tak berniat jahat, tapi dia pun tak tahu tentang isu terorisme, tapi dia masuk ke dalam lah. Okay. Jadi tuan-tuan, saya kenakan diri dulu lah. Saya ditahan oleh pihak Polis Counter Terrorism pada 30 Oktober 2018. Waktu tu saya tak tahu apa salah saya. Saya tak tahu, berapa kali saya tanya pegawai yang mengetahui tangkapan, apa salah saya. Hinggalah saya bawa ke ditahan untuk soal siasat tu, baru saya fikir-fikir, okey. 20 bulan sebelum tu, saya pernah bagi duit sumbangan.
Saya pernah bagi duit sumbangan kepada kawan saya kenalan universiti. Saya seorang businessman, saya seorang business. Kalau tuan-tuan yang follow Facebook hari ni, kalau tengok Facebook saya memang sibuk dengan bisnes. Saya seorang yang sangat sibuk. Jadi saya mengajar tentang emas, tentang kewangan. Jadi saya tengah aktif dengan bisnes, tiba-tiba kawan yang saya pernah kenal dulu, dia bagi tahu dia dalam keadaan susah, minta sumbangan. Jadi saya tak banyak cerita, okay, minta nombor akaun sebab saya memang orang yang mempunyai keadaan kedudukan kewangan yang baik lah. Minta nombor akaun, apa conversation pun saya tak peduli sangat, minta nombor akaun, saya transfer. Okay, jadi waktu dalam saya ditangkap tu baru saya tahu kawan saya ni rupanya adalah kerajaan Negara Z. Dia adalah teroris. Tuan ingat awareness, sebab tu bagi saya awareness penting. Kalau saya tahu benda ni, saya bagi sumbangan lah. Okay, dah digazet sebagai teroris. Saya tak tahu. Yang saya pernah terbaca dalam media mengangkat dia sebagai mujahidin. Jadi saya rasa isu terorisme ni yang kena ke depan ialah pihak berautoriti agama. Baru rakyat dengar. Kalau pihak berkuasa yang bukan yang ada autoriti agama yang bercakap, orang tak dengar. Contoh sekarang ni tak boleh pergi masjid, tak boleh solat Jumaat dalam COVID. Kalau yang keluarkan arahan tu adalah KKM, saya rasa rakyat kita akan marah. Tapi kalau yang keluarkan arahan tu daripada majlis fatwa, pejabat ni, orang aku. Okay. Jadi rupanya saya bagi daripada akaun saya direct Maybank to you, transfer, memang keluar nama saya dan saya tak tahu pun kawan saya itu adalah anggota militan yang kerajaan Gazette dan saya tak tahu pun kumpulan tu. Saya masuk dalam penjara baru saya tahu. Dalam program kesedaran yang dibuat oleh pihak penjara, ada pihak I8 datang, counter terrorism. Daripada situ baru saya tahu, oh ini kumpulan ni, saya tak tahu. Bagi saya sebagai masyarakat umum, saya menganggap kumpulan-kumpulan ni adalah kumpulan mujahidin. Saya rasa kalau kerajaan buat survey lah, saya rasa banyak kumpulan-kumpulan yang kerajaan Gazette sebagai teroris dari perspektif masyarakat adalah mujahidin, mereka jihad. Okey. Jadi itulah. Jadi saya akhir sekali lepas tu saya ditangkap apa semua. Saya direman di penjara setengah bulan, 2 tahun setahun. Dan tuan-tuan dan adik-adik lah especially. Dia kesalahan SOSMA ni, terorisme ni dianggap satu kategori yang lain. Dianggap jauh lebih besar daripada mencuri, merompak, jauh lebih besar. Hukuman mencuri, merompak tak seberat SOSMA ni, terorisme. Terorisme ni kesalahan berkaitan dengan ideologi. Kalau kes biasa tu sebab nak cari duit, begitu, ini tentang ideologi. Jadi dia kategori lain. Kalau kena memang susah nak keluar. Memang susah. Kata tak boleh nak fight. Jadi saya ambil keputusan, saya tak boleh nak fight. Tak apalah, saya mengaku salah dan saya dijatuhkan hukuman 3 tahun penjara. Alhamdulillah duduk penjara Tapah, saya dipindahkan penjara Tapah, saya duduk penjara Tapah setahun. Berkelakuan baik, total saya duduk dalam penjara 2 tahun, exactly 733 hari. Jadi nak berhadapan dengan tu disebabkan kejahilan tentang sistem sendiri, tentang terorisme. Saya jahil tentang, saya memang tak tahu. Jadi saya sangat menyokong pihak kerajaan. Saya rasa yang kena ke depan ialah pihak otoriti agama yang kena bercakap tentang ni lah. Tapi bagi saya pihak penjara ni buat kerja yang proaktif. Okay, jadi saya lalui hukuman selama 2 tahun. Jadi ini saya volunteer lah. Tuan Zakuan kontak saya tak apa, saya boleh bantu kalau semua pihak nak menangani isu terorisme ni dengan secara jujur lah. Sebab saya seorang yang cintakan negara. Saya seorang businessman. Businessman ni kita nak negara kita aman. Berlaku huru-hara, bisnes jatuh. Kita tak boleh buat duit. Okay. Jadi saya support semua pihak yang nak tangani isu ni secara ni lah. Okay. Jadi saya berpeluang. Mungkin saya unik lah berbanding panel-panel hari ni lah. Sebab saya berpeluang duduk dengan orang semua majoriti yang disabitkan dengan kesalahan terorisme. Saya kenal sebab saya duduk kat dalam dan saya duduk 24 jam sehari selama lebih 700 hari dengan mereka. Okay. Jadi saya tahu apa dalam kepala mereka, apa perangai mereka, macam mana apa sebenarnya mereka ni. Okay. Jadi kita duduk dalam mereka ni, kita boleh kenal sampai orang jalan tu dengan dia berjalan tu kita tahu tu siapa. Kita kenal sebab kita 24 hour kat situ, duduk penjara bukan boleh keluar, bukan macam duduk asrama, duduk dalam sel lah. Okay. Jadi observation saya lah.
Okay. Saya pun ada tulis komen, ini saya punya komputer. Saya tulis komen, saya ikuti forum ni daripada pagi. Sebab saya nak tahu daripada semua perspektif. Daripada pihak polis, daripada pihak KDN, daripada pihak agama. Jadi saya nak tahu benda ni. Apa perspektif mereka dan apa perspektif saya. Jadi saya share daripada perspektif saya. Okay. Jadi saya boleh katakan, tuan-tuan dan puan, adik-adik lah especially, ramai yang terlibat dalam isu terorisme ni adalah bawah 20 tahun. Bawah 40 tahun. Bawah 40 tahun. Pihak I8 counter terrorism pun dah sebut peringkat mana umur mereka yang terlibat. Bawah 40 tahun. Jadi saya dekat penjara ni macam abang-abang lah. Orang panggil Abang Zul. Peringkat abang. Okay. Jadi kebanyakan orang yang terlibat dengan terorisme, sebagaimana panel kita sebelum ni, saya setuju lah. Antaranya ialah jahil. Dia jahil. Tapi dia ada semangat yang tinggi tentang agama. Dia ada semangat yang tinggi. Dia nak agama tapi jahil. Tapi dia ada satu lagi ciri-ciri ialah bukan sekadar jahil, dia degil. Degil. Degil ni maksudnya dia tak nak terima pandangan lain kecuali satu kelompok yang dia terima, yang dia rasa kumpulan ni betul. Jadi apa saja keluar daripada pihak lain dia rasa tak betul. Jadi semua ni tentang terorisme ni sebenarnya perbalahan dalam umat ni, itu semua menggunakan nas yang sama. Ayat Quran yang sama, hadis yang sama, tetapi tafsiran berbeza. Tafsiran beza ni boleh mengancam keselamatan orang. Okay. Jadi satu jahil, yang kedua ada semangat yang tinggi tentang agama, yang ketiga ialah degil. Dia ada satu ciri lah. Kelompok yang kecil. Dan penjara pun buat kerja yang baik, asingkan mereka lah. Okay. Jadi saya nak bagi siapa yang terlibat dengan terorisme, hukuman dia berat. Hukuman dia berat. Dan proses perundangan SOSMA ni sangat payah. Sebab tu saya mengaku bersalah. Sebab tu saya bila mengaku bersalah. Kalau saya tak mengaku bersalah, saya rasa ingat 2 tahun pun tak keluar penjara lagi. Itu maksudnya kita punya negara, undang-undang dia sangat ketat. Tapi kena ingat, saya ingatkan pihak kuasa lah, KDN, polis, semua yang terlibat lah dari sudut pihak penguasaan. Betul kita nak prevent terorisme. Tapi jangan kita menghukum orang sampai orang yang tak terlibat pun, tak ada kena-mena pun, tapi tak sengaja pun kita masuk ke dalam juga. Bagi saya ini bahaya untuk negara. Ini kita mencipta keganasan masa depan. Contoh, anak kita nak buat benda baik, nak basuh pinggan. Kan baik, anak kita kecil tapi tak tahu apa, tiba-tiba pecah pinggan, pecah cawan sebab dia nak tolong. Tiba-tiba kita pergi sebab dia. Apa yang jadi? Dendam yang ada dalam diri. Okay? Dendam. Kena hati-hati pihak kuasa, especially pihak agama lah. Pihak agama kena tengok benda ni. Okay, kena tengok benda ni lah. Okay, lepas jadi undang-undang SOSMA ni sangat susah lah. Jadi kita dah kena nak keluar susah. Dia tak macam undang-undang jenayah yang lain. Saya jujur, saya sebagai tahanan SOSMA, bila pergi mahkamah, saya tengok orang jual dadah boleh senang bebas. Tahanan SOSMA ni menang mahkamah tinggi tak boleh bebas. Tak ada yang menang mahkamah tinggi bebas, tak ada. Menang mahkamah tinggi masuk dalam lagi. Tunggu mahkamah rayuan, tunggu 2 tahun. Maksudnya kalau terlibat memang ni. Jadi bagi pihak kerajaan kena buat awareness kepada masyarakat. Bagi tahu kepada publik apa ni kumpulan penganas, yang mana kumpulan penganas, highlight. Jangan sampai masyarakat ingat kumpulan penganas tu adalah mujahidin. Sebab kalau kesalahan mencuri, semua orang tahu mencuri tu jahat. Salah. Semua orang tak tahu mencuri satu kejahatan. Tapi bagi sumbangan derma boleh RM50, RM200 boleh masuk ke dalam, itu orang tak tahu. Ini grey area tau, grey area. Tak hitam, tak putih. Jadi pihak berkuasa kerajaan kena ambil biar benda ni clear. Saya baca lah kenapa Tan Sri Tommy Thomas bebaskan LTE. Dia kata borderline ialah niat membunuh. Kalau orang tu terlibat niat membunuh, itu keganasan. Tapi kalau menyata pandangan peribadi yang tak ada niat membunuh, itu dia kata hak peribadi. Saya baca hujah dia, kenapa dia bebaskan LTTE. LTTE sebagai bekas tahanan SOSMA, saya terkilan lah. LTTE dia yang banyak lagi pertuduhan boleh bebas. Saya ni satu pertuduhan RM200. Bukan saya bagi RM20,000. RM200 masuk dalam 3 tahun penjara. Ada tahanan di dalam. Hanya satu gambar la ilaha illallah. 2 tahun penjara. Tak ada apa. Dari sudut masyarakat, kita tak faham benda ni. Jadi saya minta pihak berkuasa, pihak berautoriti depan benda ni.
Macam mana simpan gambar la ilaha illallah? Ya, kebetulan gambar tu adalah teroris yang guna. Tapi la ilaha illallah satu gambar yang kita sebagai umat Islam ada orang suka design tu. Jadi saya kata benda ni kerajaan mesti ke depan tengok benda ni. Jangan sampai bila macam tu, aku simpan gambar la ilaha illallah, kenapa aku kena penjara 2 tahun? Apa kejahatan aku buat? Okey. Jadi pandangan saya untuk masyarakat, dia isu terorisme ni dia akan jadi panas bila ada konflik di luar negara. Dan rakyat kita concern, rakyat kita ni rakyat prihatin. Malaysia ni negara bagus. Negara kita ni saya rasa tak ada orang yang akan mati ke buluh. Janji ada orang tahu, orang tu susah. Sebab rakyat kita rakyat yang baik. Okey. Jadi ada orang susah kita nak bantu. Ada orang susah rakyat kita prihatin. Jadi isu terorisme ni dia panas kalau ada negara luar, especially melibatkan umat Islam, ditindas. Jadi kita semua kalah kabut. NGO keluar nak hantar bantuan apa. Dalam masa yang sama ada kumpulan yang ambil kesempatan, yang menggunakan nama jihad, yang menggunakan kumpulan Islam. Tapi kita public kita tak tahu. Bagi saya kerajaan kena ke depan. Bagi saya kita ni public, kita kena rujuk pada kerajaan. Contoh konflik di Syria. Kita sibuk pergi sana bukan menyelesaikan masalah kat sana pun. Kalau kita buat keputusan kita sendiri tanpa kerajaan, tanpa bimbingan daripada kerajaan, kita menambahkan lagi kecelaruan di negara orang. Jadi bagi saya kita kena tunggu apa pihak otoriti cakap, pihak agama, mufti, kerajaan. Banyak tahanan sosma ni tuan-tuan yang balik daripada Syria. Dia menyesal pergi sana tau. Dia fikir dia pergi sana nak pergi jihad. Rupa-rupa masuk kumpulan penjahat. Sebab jangan ingat apa yang berlaku yang saya dapat, ini saya tak tahu sebenarnya kat sana, tapi bila saya duduk kat dalam, saya berpeluang berbual dengan mereka hari-hari. Saya dapat feedback daripada mereka. Mereka pergi nak berjihad. Rupanya masuk kumpulan yang berperang sama-sama umat Islam. Kita ingat satu kumpulan mujahidin, satu kumpulan pemerintah yang zalim berperang. Kita nampak macam tu? Tak. Sana dia ada kumpulan perompak. Jadi dia pergi ingat, aku dekat senjata nak bantu Islam berjihad. Tak, rupanya dia masuk kumpulan berjihad. Dan menyesal bila dia tengok peperangan berlaku antara umat Islam dekat sana, saling-saling angkat senjata, mereka tarik diri balik kena tangkap, masuk penjara. Sebab tu bagi saya, kita rakyat ni tunggulah pemerintah. Kita tak disoal yang bukan kita punya border. Kalau kita nak baik bagi saya dekat Malaysia ni, banyak lagi ruang buat baik. Banyak lagi yang kita tak buat pun. Sebab tu saya setujulah istilah shortcut nak mati syahid. Saya setuju. Ada golongan yang macam tu. Aku hidup kebanyakan tuan-tuan yang ekstrim ni, dia tak ada background agama yang baik. Dia tak ada background agama yang baik. Banyak yang dalam penjara baru belajar agama, baru belajar mengaji, baru belajar Iqra. Banyak. Tapi golongan yang ada ilmu background agama, saya sekolah agama dan saya pun dulu aktivis dalam kumpulan Islam PAS. Saya aktivis. Jadi saya tak mudah pengaruh bila dalam penjara ni. Satu saya nak bagi tahu kepada pihak penjara, tahanan pun dia mempengaruhi antara satu sama lain, nak supaya ikut ideologi dia. Tapi saya tak dipengaruhi lah sebab saya ada background agama. Jadi kalau dia cakap, saya tahu Quran, hadis sedikit sebanyak tu saya tahu. Jadi tak ada yang cuba nak mempengaruhi saya, tak ada. Tapi saya dengar orang bagi tahu, Abang Zul, orang ni cakap macam ni. Kenapa tak ada bagi tahu saya pun? Okay, yang mana yang terpengaruh ialah yang tak ada ilmu. Dia nak jadi baik, dia ada semangat tapi tak ada ilmu. Itu ni lah. Okey, lagi saya nak tahu tentang dari sudut pemulihan. Ni feedback saya lah sebagai tahanan. Kalau pemulihan, saya bagi saya mengharapkanlah pihak yang terlibat dengan pemulihan ni, sama ada counter terrorism I8, pihak penjara, pihak JAKIM. Dia isu terorisme ni tentang ideologi. Dia ideologi. Kalau penjenayah biasa yang masuk penjara, dia tahu dia buat salah. Dan dia sedar dia buat salah dan dia terima. Tapi yang terlibat dengan terorisme, dia tak terima. Dia kata saya tak buat salah apa-apa, saya masuk penjara. Saya dihukum, saya tak buat salah. Sebab tu tahanan Sosma Daesh ni, dia kata dalam perkara di istilah Sosma Daesh lah. Tak kisahlah dia ni Abu Sayyaf ke apa, tapi digelar sebagai Sosma Daesh. Walaupun dia kumpulan lain pun dipanggil Sosma Daesh lah. Itu istilah lah.
Saya pun tak tahu mula masuk penjara kau apa ni? Warden tanya kau Daesh. Daesh apa Daesh? Saya tak tahu Daesh. Jadi dia tentang ideologi. Ideologi ni kena tangani ideologi ni dengan satu, kita kena keluarkan apa yang ada dalam kepala dia. Keluar dalam kepala dia ni, kita tak boleh pergi datang pumpang balik. Tak. Bagi saya tak. Sepanjang saya 2 tahun dalam penjara ni, sepanjang 2 tahun saya dalam penjara ni, saya yang dah di Sungai Buloh. Encik Ramli, kaunselor, dia ni lah banyak buat dialog. Bila dialog, kita tahu, apa yang ada dalam fikiran dia. Dia keluar. Dialog. Lepas tu apa yang dia buat? Encik Ramlan ni, dia bagi buku yang berkualiti untuk tahanan ni baca. Dia saya rasa nikmat yang paling besar duduk dalam penjara ialah membaca buku. Kita ada masa yang banyak dan kita boleh baca. Dan Encik Ramlan ni bagi kami buku. Jadi saya rasa, okey. Encik Ramlan saya pinjam buku. Habis buku ni saya pinjam. Jadi sebahagian yang memang ada terpengaruh dengan terorisme ni, bila dia baca, baru dia faham. Dan dia diberi peluang untuk dialog. Encik Ramlan masa di penjara Sungai Buloh pernah tanya saya apa dia boleh improve. Saya cakap, Encik Ramlan bagi peluang mereka ni bercakap. Jangan sahala, jangan kita cakap. Itu syok sendiri. Lepas tu kita cakap, kita dah buat pemulihan. Bagi saya pihak penjara saya cadangkan supaya ini peluang untuk kita tukar liability. Tahanan ni bagi saya adalah liability. Kita kena tukar jadi aset negara. Pada liability tukar jadi aset. Liability ni maksudnya seorang tahanan berapa banyak dana kerajaan dan dana yang duit rakyat dibelanjakan untuk seorang tahanan. Escort seorang tahanan pergi mahkamah. Sekurang-kurangnya 4 anggota yang saya faham lah. At least 4 anggota penjara. Escort saja tau. Kalau kira duit tu berapa banyak kerajaan dan rakyat bayar tu. Itu liability. Dan kita kena tukar liability ni biar dia keluar di aset. Seorang yang baik, dia boleh menjaga banyak orang dalam masyarakat. Tapi seorang penjenayah, pesalah, dia terpaksa banyak orang untuk jaga dia seorang. Jadi bagi saya, pemulihan ni satu yang penting. Kalau pihak penjara, pihak JAKIM, pihak apa nak berbincang, saya sudi bagi feedback. Kita sama-sama bekerja untuk menjadikan negara kita lebih baik. Saya boleh ni. Dan saya percaya majoriti tahanan dia tak nak join program macam ni. Dia tekilan. Saya pun ada tekilan tu, saya ada. Tapi tak apalah, saya maafkan semua. Saya tak nak bawa beban tu demi untuk negara, saya ke depan untuk bagi feedback. Dan saya kebanyakan bila keluar penjara, mereka habis segala-galanya. Hilang kerjaya, hilang harta, hilang keluarga ada. Isteri bercerai-berai. Jadi mereka keluar dalam keadaan tak ada apa-apa. Jadi ini pun yang lepas je bebas daripada penjara. Saya mohon pihak berkuasa bagi bantuan mereka supaya mereka boleh kembali jadi normal. Kembali ada kerjaya dengan baik, dapat membina kehidupan dengan baik. Kalau tak apa, dia keluar dalam keadaan rasa dendam, tak puas hati. Aku tak bersalah, aku kena masuk penjara. Aku tak ada apa-apa. Ini boleh jadi punca untuk future terorisme, keganasan masa depan. Kenapa negara-negara yang bergolak mudah sangat berlaku terorisme, letup sana, letup sini? Kenapa? Mereka tak ada apa-apa. Mereka tak ada share dalam negara. Tapi kalau kita dalam satu negara Malaysia ni, setiap rakyat, setiap bangsa, kita ada share dalam keamanan dan kesejahteraan negara ni, kita akan jaga bersama. Tapi kalau keluar, banduan yang keluar ni tak ada apa-apa, aku tak ada apa-apa, keluarga tak ada apa, tak ada orang support aku. Apa yang saya faham, 80% yang saya faham, banduan penjara ni keluar masuk balik. Saya terkejut tengok banduan bukan sesma, bukan terorisme, banduan lain. 10 kali masuk penjara, relax je. Saya masuk sekali tak nak masuk lah. Kena 30 hari pun saya dah seri dah. Apatah lagi kena hukuman 3 tahun. Tapi banduan biasanya sebab bila dia keluar dia tak ada apa-apa. Berarti dia network tau, dia buat network. Network yang bekas-bekas tahanan ni, yang network dia dah tak ada orang, dia bukan sama-sama dia masuk balik. Jadi bagi saya antara pihak kerajaan kena buat pantau mereka ni untuk bantu, untuk mereka ni kembali. Boleh membina kehidupan yang baik. Sebab bila keluar mereka ni ada stigma lagi, banduan. Saya pun ada stigma, saya risau. Sebab saya boleh katakan tak hilang apa-apa. Saya tak hilang apa-apa lah. Sebab saya, dari sudut nama, saya sebelum masuk penjara dah ada nama baik. Saya keluar pun nama baik.
Saya tak ada masalah. Tapi bagi orang kebanyakan keluar dah tak ada apa-apa. Contoh pihak KDN tadi ada sebut bila terlibat dengan terorisme mungkin nak keluar nak buka bank account ada problem. Saya ada problem tu. Mohon nak buka account tak boleh. Isu saya padahal RM2 je. Nak pula buka, saya company nak buka account bank tak boleh. Jadi saya ni orang yang nak kembali kepada masyarakat, nak hidup secara normal, itu tak boleh, ni tak boleh. Mungkin saya rutin saya setiap tahun saya akan keluar negara. Mungkin saya tak pasti. Dan saya orang macam saya ni, bukan banduan sosma ni memang perlu support daripada supaya kami boleh normal. Saya memang normal keluar negara tu normal. Setiap bulan dulu saya keluar negara. Tak tahulah habis COVID ni sebab saya bukan ni saya tak pasti. Jadi saya itulah benda yang ni. Jadi saya rasa semua pihak lah kita mesti jujur kalau betul kita nak negara kita ni aman dan aman. Semua kita bertanggungjawab. Saya sebagai bekas bandar pun saya sanggup bagi komitmen kalau nak dapat feedback nak perbaiki benda ni. Semua orang kena bersikap jujur. Penguasa ke, pihak penjara semua. Sekarang ni adalah zaman open tuan-tuan. Semua orang boleh jadi media. Tak ada benda yang kita boleh sorok sekarang ni. Benda yang tak betul, mungkin dalam kerajaan pun rakyat tak puas hati, dia terus dia buat satu video terus viral, boleh jatuh kerajaan tu. Jadi sekarang ni waktu semua orang kena bersama-sama lah, kena transparent, kita buat kerja dengan betul untuk menjadikan negara kita lebih baik. Saya rasa itu saja. Kalau ada soal jawab lah, saya lebih suka soal jawab sebab saya bukan yang bagi ceramah, saya tak ada apa-apa, saya bekas bapak saja. Okey, itu saja ni Tuan Zakwan. Terima kasih Tuan Zul di atas perkongsian sebentar tadi. Jadi apa yang Tuan Zul maklum sebentar tadi itu menyentuhlah kami sebagai penonton pada hari ini. Cuma boleh tak saya nak minta pandangan ataupun apa harapan Tuan Zul lah kepada golongan-golongan muda ni supaya tidak terjebaklah dengan jenayah keganasan. Bukan misi-misi ataupun harapan, nasihat dan sebagainya untuk remaja-remaja ataupun golongan-golongan muda ni agar tidak terjebak dengan jenayah keganasan. Silakan Tuan. Okey, terima kasih Tuan Zakwan. Soalan tu, nasihat saya, kita, dari sudut kita belajar, ilmu apa pun sebenarnya kita kena rujuk pada ahli dia. Ini dalam era informasi. Semua orang ambil dan buat decision sendiri. Bagi saya bahaya. Kita tunjuk orang yang authority, orang yang ahli dalam bidang dia lah. Ya betul, dalam agama, kalau tuan-tuan baca ayat Quran secara literal, memang ada ayat suruh bunuh